Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama sekali saya mengucapkan selamat datang kepada dua orang rakan saya dalam hari ini, dan begitu juga kepada rakan-rakan yang mendengar melalui berbagai-bagai saluran, sama ada daripada kita punya page di sini ataupun daripada saluran-saluran lain lagi. Mudah-mudahan apa yang kita bincang itu tersebar dengan luasnya. Jadi macam kita janji minggu lepas, kita nak ulas apa yang berlaku di Johor. Jadi kita bentuk sebenarnya Dr. Basri pun tahulah, saya tulis tajuk ini sebelum daripada keputusan pilihan raya. Malah belum hari mengundi pun, saya sudah bagi kepada Dr. Basri, ini tajuk kita pada minggu ini. Dan bila UMNO menang di Johor, saya tetap dengan tajuk itu juga dan tidak baiki-baiki lah. Jadi nak cerita kepada orang ramai bagaimana objektifnya kita berbincang. Tajuk ini ialah siapa menang pun, siapa kalah pun, inilah tajuk kita. Jadi ini tajuk kita, iaitu pilihan raya negeri Johor antara momentum dan stamina. Saya komen sikit, dunia belum mahu kiamat. Ini kalau jangan tanya saya lah apa maksud saya dunia apa tu kan. Jadi kalau penyajak macam Tungkak Waran ke, Samad Said ke, atau apa tu Samad apa, orang tak tanya apa maksud ni, awak fikir sendirilah. Okey. Jadi kita ada Encik Arun dengan Cik Nordin. Jadi kita kena Cik Nordin nak panggil apa Cik Nordin ni? Dia orang universiti, ni ada pangkat-pangkat dia. Macam mana? Saya dengan Cik Arun dia panggil Cik Arun. Saya pun tak tanya nak panggil apa Cik Arun. Boleh okay. Okey, sekarang ni biasanya lah sebab Cik Arun ni orang dengan saya awal-awal lagi kan. Jadi saya minta Cik Arun dululah. Soalnya sekarang ni mungkin kita boleh bagi secara umum dulu. Banyak parti-parti politik yang begitu berhasrat nak masuk bertanding. Jadi kata saudara saya Datuk Ibrahim Ali, dia kata dia tidak kecewa walau parti dia tak dapat, walaupun nak dapat macam mana, dia mengayan satu bentuk dia hanya ada calon satu lah. Baguslah tu, kalah tu. Tapi yang teruk laginya, katanya hampir semua calon itu calon Tun Mahathir lah. Calon pejuang dah lah kalah. Kemudian hilang wang deposit lagi. Kemudian makna kecuali DAP sahajalah yang makna kita boleh sifatkan sebagai balik modal. Jadi kalau macam tu, seolah-olah perlawanan dalam di Johor ni antara pengundi Melayu dengan pengundi bukan Melayu. Mana begitu? Mana Cina tetap undi calon-calon Cina, Melayu tetap undi calon-calon Melayu, dan yang ruginya macam amanah kerugian dan PAS balik modal, begitu tak? Masuk satu, balik satu. Kemudian yang banyak ruginya ialah parti PN lah. Jadi PN, amanah yang prestasi dia kekal, tetapi kekal kosong, iaitu our brother Anwar di Johor ni pun kosong, sebelum ni di kira Nasib Malang lah. Jadi cuba saya tak nak ulas lah, saya nak bagi fakta sikit yang semua orang sudah tahu. Silakan Cik Arun. Cik Arun ni dah tak sabar dah ni. Mulut dia tengok macam mana ni. Moderator ni pusing-pusing sangat ni. Saya nak silakan Cik Arun. Okey, terima kasih Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kesan daripada
keputusan pilihan raya di Melaka dan di Johor telah memberi satu momentum kepada UMNO dan Barisan Nasional untuk marah seterusnya dalam konteks pilihan raya umum yang ke-15 ini. Dari segi stamina itu kemungkinan sudah pun bermula apabila adanya momentum hasil daripada kedua-dua keputusan pilihan raya di Melaka dan juga di Johor yang telah memberi satu impak yang besar kepada imej UMNO yang telah tersungkur dalam pilihan raya ke-14 yang lalu. Jadi, okey, Cik Harun. Saya nak soal ni sikit ni. Ada banyak kes yang berlaku di gelanggang permainan. Ada orang yang sangat menumpu kepada momentum perlawanan, tetapi tiba-tiba tengah berlawan dia hilang stamina, mati di gelanggang. Terutama sekali gelanggang-gelanggang yang memerlukan tenaga penumpuan, misalnya gelanggang badminton. Ramai orang mati di gelanggang badminton, terutama sekali yang betul-betul bukan profesional lah. Macam mana anda? Okey, dalam konteks di Johor ini, kalau kita bawa pemikiran nasional, kemungkinan dia tidak dapat diterima oleh penduduk-penduduk tempatan, kerana sebahagian daripada penduduk tempatan ini terdiri daripada majoriti yang maksudnya berhadapan dengan masalah keterdesakan hidup. Maksudnya mereka memikirkan soal survival hidup itu lebih utama daripada soal-soal yang dibangkitkan oleh pihak pembangkang tentang soal integriti, soal kerajaan yang adil dan sebagainya. Dan rata-rata kalau kita lihat bahawa apakah sebenarnya fokus yang sepatutnya ditumpukan oleh calon-calon yang bertanding ataupun parti-parti yang bertanding ini supaya mereka dapat diterima oleh penduduk tempatan, misalnya kawasan pendalaman, di kawasan Pelda, di kawasan nelayan, para pekebun, para penjajah kecil dan sebagainya. Apakah sebenarnya yang mereka inginkan perubahan, yang mereka harapkan kepada calon-calon yang mereka akan pilih ini untuk membawa suatu perubahan yang setelah sekian lama mereka ini sebenarnya telah jemu dengan politiking, ahli-ahli politik ini, yang bercakap soal-soal yang kadang-kala mereka tidak fahami. Walaupun kita tidak menolak bahawa mereka memahami soal-soal kepincangan, soal-soal rasuah dan sebagainya, tetapi fokus mereka adalah bagaimana suatu kerajaan yang baru ini, yang mereka pilih ini dapat membela mereka dari memenuhi keperluan-keperluan asas. Soal yang lain itu biarlah perkara-perkara itu ditentukan oleh undang-undang ataupun ditentukan oleh mahkamah. Walaupun ada kluster mahkamah yang begitu gairah datang berkempen dan sebagainya, tetapi itu tidak terkesan sebenarnya. Walaupun mereka mengakui wujudnya ataupun pengaruh yang dilancarkan oleh pembangkang untuk nak memperlihatkan kebobrokan UMNO itu sendiri, tetapi ternyata keputusan yang dibuat 2 hari yang lepas itu seolah memihak kepada UMNO. Jadi di sinilah barangkali apa yang wajar dipikirkan oleh pembangkang, sekiranya isu-isu yang tak dapat diterima oleh secara tempatan, mereka mestilah mengubah pendekatan yang baru, tidak boleh membawa isu-isu yang berat-berat, seperti mana isu yang berkaitan dengan integriti, rasuah dan sebagainya. Cerita jenaka sikit ni kan. Ada satu kawan saya dulu, dia pensyarah sejarah Islam di UIA. Kemudian orang hantar dia pergi lawan Nik Aziz di Pengkalan Cepa. Dia masa tu Profesor Madiana. Cerita orang, dia pergi bersyarah tempat kempen politik tu macam dia bersyarah dalam bilik kuliah dia.
tentang sejarahnya, tentang apa. Kempen dia ada 10 orang, 20 orang yang hadir. Tidak macam wibu-wibu yang hadir. Macam mana, Cik Nordin? Ulasan awal pertama. Okey, Datuk, saya lihat begini sebab apa? Saya lihat tu bila pilihan raya yang berlaku baru ni di Melaka dan juga di Johor ni, saya dapati yang pergi mengundi itu majoritinya orang parti. Itu pada pandangan saya lah. Sebab apa? Bila orang parti ni, dia memang hak dengan parti. Kita cerita macam apa, dia tak boleh terima dah. Dia ikut parti dia saja. Sebab apa saya tengok bila yang hadir tu 50% lebih sikit ya. Saya beranggapan begitulah. Orang yang sokong UMNO BN, hanya ahli tegar mereka, Perikatan Nasional itu PAS Bersatu begitu juga. Amanah DP sebanyak. Jadi saya nampak di sini faktor orang yang atas pagar ni, orang yang lebih berfikiran waras ni. Saya rasa mereka tidak libatkan diri dalam pilihan kali ini. Jadi kalau konsep parti, saya rasa semua orang terima hakikat lah. UMNO BN ni memang dia punya grassroots dia tu memang ramai lah. Jadi orang dia saja yang mengundi. Jadi orang yang berfikir nak pilih mana-mana tu, saya rasa nanti begitu sikit sekali pandangan saya. Jadi bila kita berkempen, kita cakap isu integriti, good governance, abuse of power sebenarnya, ini kita nak influence orang atas pagar atau orang yang lebih tak berparti, non-partisan. Jadi mereka ni lebih rasional bagi saya. Jadi kalau hak parti ni bagi saya, kempen lah macam mana pun. Saya pun ada nasihat juga parti, khususnya yang sebelah Perikatan Nasional lah. Saya kata kalau dari ni base tu UMNO kuat. Kalau ramai yang tak berparti itu tak hadir, chances tak boleh menang. Dia macam ni kan. PN ni dia memang dia ada orang parti, parti orang yang melompat. Dia ada grassroots dia. Tapi yang betul-betul belum ada grassroots ialah Tun Mahathir dengan pejuang dia. Maknanya apakah ada kemungkinan Tun Mahathir letak calon semua kawasan tu bukan untuk menang tapi untuk mencari maklumat tentang sokongan sahaja. Itu mungkin lah tu kalau Cik Nordin kata macam tu ya, maknanya yang undi dia tu bukan orang parti lagi lah, baru duk fikir-fikir nak sokong parti mana. Mungkin begitu. Macam mana Cik Arun? Cuba ulas Cik Nordin punya pandangan tu. Itu satu kenyataan yang rasa kita perlu ambil kira. Kalau nak. Macam mana? Kalau di Johor ni, kalau kita dah kenal lama, di Johor ni satu negeri yang orang kata fixed deposit lah untuk UMNO. Tengok cawangan-cawangan UMNO ini boleh kata ada setiap kampung. Kan? Jadi, bila keadaan yang seperti itu bermaksud bahawa golongan-golongan yang agak pengundi UMNO ini yang begitu hardcore, yang begitu asas, maksudnya mereka itu daripada dulu lagi pun sudah mengenali UMNO daripada PN ataupun pejuang. Jadi dalam konteks ini ditambah dengan faktor-faktor kurangnya keluar mengundi golongan remaja, mereka yang bermustatin di Singapura ataupun yang bermustatin di luar daripada Johor yang merasakan tidak berbaloi untuk balik mengundi. Jadi ini memberikan suatu kelebihan kepada UMNO dan Barisan Nasional. Jadi ditambah pula dengan SOP yang ketat oleh Suruhanjaya Pilihan Raya. Jadi faktor-faktor yang pelbagai ini jadi kalau kita lihat menyebabkan betapa peratusan mengeluar undi itu yang rendah seperti mana yang berlaku di Melaka. Jadi peluang ini kemungkinan memberi momentum kepada UMNO untuk mengadakan pilihan raya yang seterusnya kalaulah mereka mahu, seperti mana kemungkinan berlakunya di Perak dan sebagainya. Sebab
status quo yang ada sekarang ini, foto-foto yang ada sekarang ini, ya, telah memberi satu jaminan bahawa mereka akan terus marah, ya, untuk, ya, mendapat kembali kuasa pada peringkat negeri dahulu, ya, sebelum momentum yang besar itu tercetus kepada pilihan raya umum pada peringkat federal pada tahun hadapan mungkin. Jadi itu kemungkinan ialah pendapat Cik Nordin tadi, memang saya setujulah, ya, sebab dari segi jentera, ya, UMNO ini memang dia sudah solid, ya, sebab dia tahu, ya, di kampung-kampung itu siapa penyokong dia, sehingga nombor telefon mereka pun mereka tahu, ya, pihak pimpinan UMNO, nombor akaun pun mereka tahu, kan. Jadi kalau senang, kalau nak masuk duit itu RM100, RM200 itu mudah. Jadi ya, kelicikan, ya, berpolitik, ya, dengan cara yang sedemikian ini memberi suatu milis yang begitu besar kepada UMNO dan Barisan Nasional. Kita ada Datuk Ali Hassan. Datuk, ulang sikit Datuk sebelum kita pergi jauh. Datuk Ali, bagi ulasan sikit. Kita dah ada ulasan daripada Cik Arun dan daripada Cik Nordin. Datuk boleh dengar kata dia okeylah sementara tu. Boleh tak? Boleh dengar? Ya, saya lah. Prof. Dr. Zudi, saya berterima kasihlah. Saya baru join sebenarnya. Tapi mungkin saya beri apa orang kata isi hati saya sendirilah. Sebagai anak Johor, dibesarkan di Johor. Saya rasa barangkali apa yang saya lihat ialah strategi bagi BN yang mengena. Itu satu yang saya lihat. Strategi yang pertama saya lihat bahawa mereka mengambil kira tentang pengalaman-pengalaman yang lama. Mereka mengecualikan pemimpin-pemimpin yang bermasalah. Mereka membawa anak-anak muda dan dicampur juga dengan barangkali mereka calon-calon yang mudah diterima oleh rakyat. Kemudian saya rasa faktor yang paling besar barangkali dalam pengiraan pemimpin UMNO di Johor ialah penerimaan kepada tuanku juga. Itu yang dikira. Sebab saya kira susah barangkali untuk pemimpin-pemimpin politik yang nak masuk dalam gelanggang Johor tanpa barangkali dapat blessing daripada Sultan di sini. Ini pandangan secara elak saya yang melihat saya membesar di Johor dan mendapat pendidikan di Johor, dan saya perhatikan bahawa pemimpin-pemimpin ini mengambil kira perkara yang saya nyatakan. Itu satu. Kedua, saya melihat bahawa apa orang kata dia punya homework bagi pemimpin-pemimpin yang dicalonkan itu agak rapi. Mereka ada grassroots support yang dipilih supaya dipastikan mereka boleh menang pemilihan itu. Dan saya percaya pemilihan itu telah ditapis dengan sebaik-baiknya mengikut kebanyakannya kehendak tempatan. Saya ambil contoh, barangkali sebagai contoh kita lihat yang Raja Datuk Fuad Menteri yang dahulunya barangkali dah ditepikan kerana pembabitan beliau dalam politik dengan rakyat setempat dapat diterima oleh rakyat tersebut. Itu juga saya lihat bagi pembangkang pula saya lihat. Yang dapat kita lihat ialah penerimaan pembangkang di kawasan bandar. DAP memilih calon-calon yang lebih bahaya, tak kira daripada Melayu, Cina dan juga India. Tetapi barangkali kerana di bandar-bandar terlalu banyak sokongan daripada orang Cina, maka tentunya sokongan kepada pemimpin Cina itu nampak lebih tegal
tak sukar bukan digugat. Datuk, Ya. minta ulas sikit apa yang dikatakan oleh Kek Siang. Dia kata kalau sekiranya tempoh itu diberi seminggu lagi, ada kemungkinan UMNO tidak akan mendapat 2/3. Apa ulasan Datuk? Saya rasa dari segi sokongan UMNO sendiri, orang UMNO, dia sukar untuk digugat. Utamanya di Johor lah saya rasa. Kerana UMNO di apa orang kata sejarahnya membangun dan kedaulatan UMNO adalah asasnya di Johor. Jadi orang-orang yang barangkali melihat UMNO membangun dan juga jatuh disebabkan, dan mereka memikirkan semula bahawa tak ada barangkali yang akan menyokong ataupun membantu orang-orang Melayu melainkan UMNO. Sebab itu pendiriannya mereka masih kekal, dan disebabkan tadi saya katakan pemilihan calon-calon ni dah ditapis dengan rapi. Tak ada calon-calon yang barangkali mencalipkan keburukan, maka makin menguat lagi sokongan orang Melayu samanya yang pernah menyokong UMNO pada masa dulu. Dan trend itu balik kepada UMNO. Yang ini yang saya lihat. Okey. Jadi saya rasa kalau saya cuba buat satu kesimpulan sementara, maknanya UMNO ada strategi yang betul. Ya. UMNO ada asas background yang kuat. Ya. UMNO ada momentum untuk menang dalam pilihan raya itu. Cuma UMNO ada kluster mahkamah ini tidak boleh menegatifkan. Bagaimanapun dicanang kluster mahkamah, tidak boleh jadi negatif. Ini mungkin ada rahsianya. Jadi oleh kerana itu, saya rasa kita setuju yang macam Datuk Ali, samalah disebut oleh Cik Arun dengan Cik Nordin tadi. Persoalannya, berasaskan kepada teori momentum ini, makna kita macam ni. Selagi momentum tu duduk di situ, kita perlu terus-menerus melaksanakan supaya momentum itu tidak terhenti. Kalau sekiranya berlaku apa-apa kejutan yang boleh berhenti momentum itu, ada kemungkinan macam kita nak kata momentum tu macam anjing, tak tahulah, tapi kalau kita berlawan dengan binatang, selagi dia beralah dengan kita akan terus, tetapi sampai satu peringkat kita menunjukkan ketakutan, dia akan berpaling balik. Jadi apakah momentum ini 100% memberi kebaikan kepada UMNO, kemudian kita katakan ada teori domino lagi yang menjadi asas kepada yang boleh diperkukuhkan dengan adanya momentum ini, ataupun sekadar momentum saja, dia tidak boleh memberi apa-apa kekuatan. Kadang-kala dia menjadi jerat. Saya ingat perang bulan Ramadan di Kairo, di Mesir, saya ada di sana. Pada peringkat awal itu, tentera Mesir boleh meruntuhkan balik. Kemudian dia terus masuk mengikut momentum yang ada. Tiba-tiba saja dia sedar bahawa Israel telah mengepung, membuat satu kepungan, maka tentera Mesir yang terus masuk ikut momentum tadi terkepung di tengah-tengah, dan dengan kerana itu Mesir kalah dalam peperangan itu. Tetapi yang dicanangkan menang-menang itu ceritalah dunia, itu tidak masalah. Jadi apakah ulasan sebelum kita pergi kepada kes-kes lain? Adakah apa tu Cik Nordin? Mana Cik Nordin tadi? Ataupun tak payah saya jemputlah, bagilah pandangan. Macam mana? Ya, okey. Saya dengar apa Datuk Ali tadi ya? Datuk Ali. Yalah sebab faktor tu pun bagi saya lah. Saya ingat bila saya sebutkan tadi ni, bagi saya bukan faktor momentum tu, ya. Saya masih berpegang teguh kepada inilah hak parti member lah. Hak bawah. Ini bukan senario UMNO saja, senario DAP pun sama juga.
Aha. Ahli mereka. Jadi kalau kempen macam mana pun ahli-ahli mereka dah make their own mind. I'm to vote my party. Ya, yang membuatkan fakta ini Datuk, kita lihat di segi apa ni undi yang dicapai. UMNO mencapai UMNO BN hanya 40% saja. Kalau kita campur lain 35 dengan 30 bersatu dengan apa dengan DAP dengan maksudnya PH. Kita lihat itu dia punya naratif tu tak lari pada dulu. Dulu bila PH menang 2018, kita tengok tak ada perpecahan antara Barisan Nasional dengan Pakatan Harapan. Jadi dari segi matematiknya, kalau dua ni bersatu, saya ingat UMNO tak akan menang begitu banyak. Tengok 40% yang BM menang, 43% undi. Ya. Yang parti lain 35 Pakatan Harapan dan juga tengok 30 kot. Dekat 30 kot ini Pakatan Harapan. Sebab ini berpecah. Jadi itu beri kelebihan kepada UMNO BN. Dia tak dapat majoriti 50% pengundi yang keluar pada hari itu. Jadi dengan faktor tu saya percayalah ini adalah sokongan daripada hardcore parti. Bila hardcore parti bagi DAP pun sama senario. Saya rasa di sini PKR pun sama juga kan. Ada indication ni, tapi bagi Pakatan Harapan saya rasa mereka lebih lemah sebab mereka nampak ada dua parti itu, Pakatan Harapan dengan PKR. Saya nampak itu ada satu kelemahan bagi Pakatan Harapan keseluruhannya. Jadi bagi saya untuk senario pilihan raya negara PRN akan datang ni, kalau trend mengundi masih macam sekarang ni juga, saya rasa UMNO BN akan dapat menang dengan begitu mudah. Dia boleh dapat 23 kursi tetapi dia punya sokongan hanya 40%. Lebih sikit pada 1/3 saja. Sebab kita sistem politik kita itu ikut ni Westminster-nya start tu, betul kan? Jadi tak ada ni undi yang ramai. Okey, jadi bagi saya kalau kita naratif ni, kalau kita kempen begitu banyak sekali pun, bagi mereka ini yang datang mengundi tidak ada perubahan. Kecuali ada lagi pengundi yang neutral, yang tidak berparti yang saya sebutkan tadi. Kalau mereka ni kembali boleh mengundi, masa tu kita boleh lihat sebenarnya di manakah kedudukan tiga parti utama ni lah, Pakatan Nasional, PA dan juga perkara ni. Jadi kalau kerajaan memang nak praktiskan demokrasi yang sebenar, kita kena tukar cara kita mengundi. Tambah sekarang dalam keadaan COVID ni, kita tak boleh mengharapkan kembali dan mengundi di kampung kita sendiri. Kita patut terbuka, kita boleh mengundi di mana-mana saja. Undi pos, undi online. Kita boleh ada cara menggesahkan pengundi. Jadi kita nakkan pengundi yang ambil bahagian tidak kurang-kurangnya 80%. Itu baru akan refleksi satu sistem demokrasi yang mampan lah. Okey, dia macam ni. Saya ni orang lama kan. Kalau pergi ke Indonesia, orang tanya saya ni siapa, saya kata saya ni order lama, Soekarno punya. Kalau saya pergi ke Mesir, orang tanya juga, kamu ni orang mana? Saya kata Nasirizam. Saya ni orang Nasir. Saya ni orang order lama. Jadi masalah nisbah yang menang ni zaman dulu lagi pun. Datuk Asri beberapa kali duk bising. Dia mencadangkan supaya peratus kehadiran di parlimen itu berasaskan kepada popular vote. Jadi maknanya kalau dapat sekian peratus, PAS dapat sekian peratus, sepatutnya PAS diwakili sekian peratus lah dalam Dewan. Tapi pada waktu itu ditolaklah. Mungkin juga yang ditimbulkan oleh Encik Nordin tadi pun mungkin akan jadi macam itu jugalah. Negara kita ni sudah menjadi biasa. Tidak semestinya kita menang itu mesti majoriti yang 50%. Ini sebab itu demokrasi orang kata demokrasi liberal yang kita terima daripada British dan sebagainya lah. Ke mana Cik Arul? Pagi ni sebelum kita pergi kat Datuk. Okey. Antara yang hadir ni kalau siapa dia nak bagi pandangan, cuba dia jenguk muka lah sebagai satu tanda. Okey.
Okey, penjelasan Cik Nordin tadi memang betul lah tu. Ya, sebab dari segi undi popular ini memang memihak kepada pembangkang. Kalau kita lihat dari segi apa yang telah keputusan pada hari Sabtu yang lepas. Cuma kesannya itu kita tidak boleh menjangka bahawa momentum ini akan berterusan memihak kepada UMNO. Memandangkan bahawa kita ada 1.4 juta lagi pengundi yang tidak pulang dan tidak keluar mengundi. Jadi kita tidak tahu bagaimanakah gelombang ataupun arus untuk pilihan raya umum akan datang ini, ya, yang memberi idea ataupun memanggil ya 1.4 juta pengundi yang tak keluar mengundi ataupun tidak pulang mengundi ini, ya, untuk menentukan ya kedudukan pilihan raya umum yang akan datang. Jadi selain daripada faktor-faktor yang kita belum tentukan lagi apa berlaku, ya, isu-isu apa yang akan berlaku sehingga datangnya pilihan raya umum yang ke-15 nanti itu, jadi itu kita dia bergantunglah ya kepada momentum ketiga itu, seperti mana yang berlaku pada kebangkitan pada pilihan raya ke-14 yang lalu, ya, sehingga yang boleh membawa kepada kejatuhan Barisan Nasional. Cuma satu benda yang agak unik yang kita tidak dapat faham, ya, kalau kita lihat bagaimana tokoh-tokoh yang ya diperkenalkan dalam pilihan raya di Johor baru ini, misalnya kalau kita ambil Dr. Masri Malik misalnya, ya, seorang individu yang ada tokoh, tapi dia tidak mendapat tempat sebenarnya, ya, di hati orang Johor. Jadi apakah sebenarnya ya pemikiran pengundi di kawasan itu, ya, melihat sosok Dr. Masli ini sebagai seorang calon ya di kawasan yang berkaitan? Okey. Jadi maknanya momentum ini bukan satu faktor yang dianggap utama, tetapi pengaruhnya ada, kan? Kita tengok misalnya apabila UMNO begitu parah dijatuhkan secara yang begitu dalam pilihan raya lepas dan moralnya begitu jatuh sampai ke banyak para pemimpin dia kalau kita nak jumpa pun dia lari, dah takut, malu nak jumpa dengan kawan-kawan dan sebagainya. Tapi dengan pertolongan PAS pada waktu itu, UMNO dan PAS sama-sama menang. Itu bermula momentum situ. Jadi bila PAS tarik diri pun momentum itu tetap bergerak juga. Tetapi macam Cik Arun katalah, momentum itu dia tidak akan menjadi satu faktor yang besar juga. Jadi soalnya kalau kita tengok semua parti-parti politik kita yang ada, manakah satu parti politik yang paling kuat stamina dia? Itu saya nak habiskan soal teori momentum dan stamina. Mana parti politik yang paling mempunyai stamina yang kuat, yang kalau berlaku pilihan raya sama ada cepat atau lambat, maka dia akan tetap segar masuk dalam pilihan raya, sama ada kalah menang itu cerita lain. Betul. Macam mana ni? Ataupun cerita lah apa-apa pun. Prof. Doktor, saya melihat soalan sama ada momentum ini berterusan atau tidak. Bagi saya balik kepada strategi. Strategi bagaimana pemimpin-pemimpin parti itu memilih wakil-wakil rakyat mereka ataupun bakal-bakal apa orang kata pemimpin mereka untuk diketengahkan. Ya. Kita lihat sekarang ni atau baru-baru ni kes di Johor, bagaimana adanya campuran orang lama masih ada yang dikekalkan dan orang baru yang profesional dibawa, dan juga dia tak lupa terutamanya bagi Barisan Nasional kaum kerabatnya, MCA, MIC misalnya.
Jadi di situ adanya kesatuan bagi mereka. Itu satu. Kedua, barangkali pengalaman iktibar daripada yang lepas-lepas, bahawa kebergantungan misalnya pada muafakat nasional tidak begitu berjaya, tidak begitu menonjol. Dan barangkali saya rasa mungkin sudah ada penyelidikan atau juga siasatan dalaman di antara mereka bahawa tidak terbukti betul-betul muafakat nasional itu dapat sokongan padu daripada BN sendiri, saya kira. Kemudian saya rasa juga bahawa tadi saya pernah katakan, mungkin ini tafsiran saya saja, dari pihak diraja yang inginkan pihak-pihak luar jangan mencampuri hal bangsa Johor. Ini pun saya rasa ada kena-mengena juga dengan percaturan pemilihan pengundi-pengundi setempat yang orang kata sentimen bangsa Johor itu agak kuat juga di negeri Johor. Jadi saya rasa kalau misalnya pemimpin-pemimpin BN mengekalkan kriteria pemilihan bakal calon mereka seperti di Johor, seperti di Johor, saya rasa sokongan padu daripada akar umbi daripada ahli-ahli mereka khususnya akan padu semula. Walaupun adanya pada peringkat awal ataupun dahulu kecacatan daripada pemimpin-pemimpin yang lepas, dan saya kira kerana pemimpin-pemimpin yang lepas ada yang telah dicala, tidak diketengahkan, itu satu kriteria yang baik dan diterima oleh pengundi-pengundi. Jadi kalau ini dikekalkan dan adanya pemuafakatan, bukan pemuafakatan muafakat nasional tetapi pemuafakatan dari Barisan Nasional diperkukuhkan, ini saya rasa akan lebih baik dan dapat sokongan daripada rakyat majoriti, saya kira. InsyaAllah. Okey. Saya nak timbul satu persoalan. Apabila kita melihat kepada kemenangan UMNO di Johor, saya nak buka siapa-siapa nak jawab. Kemenangan UMNO yang cemerlang di Johor dan tidak ada kesan negatif sedikit pun apabila PAS tidak bersama mereka. Apakah ini berarti bahawa masa untuk UMNO dan PAS kedua-duanya melupakan saja kedudukan PN muafakat nasional itu, iaitu suatu gagasan yang nampaknya tidak memberi kesan yang banyak kecuali dalam keadaan yang darurat, misalnya sebelum ini. Oleh kerana itu, maknanya PAS boleh memilih arah yang tertentu, UMNO boleh memilih arah yang sendiri, tak lagi berfikir tentang nak balik kepada muafakat nasional. Dia kata macam orang macam dalam syair-syair lama klasik, dia kata kalau ditakdirkan kita berjumpa dalam keadaan yang hati kita tidak sebati, maka biarlah masing-masing kita memilih jalan sendiri dan jangan berkata bahawa kita yang memilih jalan itu, tetapi takdir telah meletakkan kita dalam dua arah yang berbeza. Siapa dia nak ulas ni? Tak nak jemput lagi. Ya. Okey, silakan. Boleh. Sila. Boleh saya bola tu. Okey. Saya nak ulas yang dokar Datuk Mangkit lah kan. Yang pertama kali pasal muafakat nasional tu. Yang kedua tadi Datuk tanya pasal momentum tu. Ya. Bagi saya momentum ni dalam antara parti-parti politik sekarang yang tiga major one lah, saya ingat antara PH, PN dan juga Barisan Nasional. Momentum tu kita tak boleh deny lah. Memang UMNO BN mempunyai momentum yang kuat. Ya, grassroots yang kuat, ahli yang ramai dan ramai hak-hak mereka yang bagaimana kita kempen pun tidak akan berubah penilaian mereka. Okey, jadi momentum tu berterusan. Ya, dengan momentum tersebut kalau dia punya
trend apa tu pengundian seperti Johor dan Melaka, saya berasalah pandangan saya besar kemungkinan PN akan menang dengan mudah. Okay. Katakanlah kalau berlaku di Perak selepas ini. Okey. Kalau berlaku di Perak pun kita tengok sekarang ni nombor satu ni cara berapa ramai yang turun mengundi, Datuk. Itu faktor nombor satu, Datuk. Bila faktor rendah, hanya orang tempatan. Bila orang tempatan itu adalah hak orang ahli parti. Tapi nampaknya kalau dah di Melaka dan Johor, nisbah keluar mengundi yang sama, maknanya orang atas pagar telah meluat dengan perkembangan politik. Hak kor saja yang sanggup pergi mengundi. Begitu kan? Ya, betul. Mungkin mereka fed up atau mungkin mereka masalah sekarang untuk kembali ikut, Datuk, kan? Sebab dengan COVID, SOP dan sebagainya. Dan juga dari segi ekonomi ni, sekarang ni mungkin orang tak nak kerja. Mungkin faktor-faktor lain tak menyebabkan mereka tidak kembali kalau di luar daripada kawasan. Saya rasa faktor tu lebih tinggi lagi. Okey. Jadi bagi saya no doubt lah, kalau 60%, bawah 60%, saya rasa seluruh Malaysia ni UMNO PN akan dapat menang. Momentum yang begitu kuat sekali, dan juga dari segi kedudukan kewangan mereka, dari segi orang support ahli mereka. UMNO kita tahu dah tu, dia cara dia support grassroots dia tu, orang tempatan dia, memang dia jaga betul-betul ahli dia. Nampak macam satu istilah yang boleh kita sebut bunuh tak mati. Bunuh tak mati, potong dia hidup balik. Memang begitu sekali, dah tu. Memang UMNO PN kita semua tahu 60 tahun tu itu momentum mereka. Jadi itu memang benar. Tapi bagi saya, pandangan saya ingat 1/3 daripada pengundi, bila ramai yang keluar mengundi 80% contohnya, 1/3 adalah mereka, kurang-kurangnya 1/3, walau tak separuh, mereka yang tidak ada parti. Dan mereka daripada gulung-gulung profesional, gulung-gulung orang middle class, yang mana mereka berfikir untuk masa hadapan negara, polisi kerajaan. Tetapi minta maaf cakaplah, kalau peringkat grassroots tak kira parti mana sekalipun, mereka tak sup dengan parti mereka. Tambah juga mereka dijaga dari segi kewangan, diberikan wang ringgit di poket, bukan banyak, beras dan sebagainya masa kesusahan. Ini dapat memikat peringkat bawahan ni yang saya panggil yang kumpulan P40 ni, Datuk. P40 ni memang mereka mengatur pengaruh. Mereka bila cakap pasal polisi negara, bagi mereka so what polisi negara? It's my day to day bread and butter punya isu. Tapi bagi 1/3 kumpulan pertengahan middle class, saya ingat mereka tak fikir begitu. Sebab tu cerita naratif di kawasan bandar urban di Klang Valley contohnya, walaupun orang Melayu, dia tidak taksub dengan parti UMNO. Dia melihat siapa kepimpinannya, dan ini faktor calon yang Datuk Ali sebut tadi memang perlu dipakai. Itu scenario yang luar biasa daripada sekarang. Maksudnya bila ramai keluar mengundi. Tapi kalau naratif 40% yang keluar mengundi, 50% keluar mengundi, saya ingat keadaan tidak akan berubah, pandangan saya lah. Okey. Bolehkah saya faham? Maknanya realitinya 40% pengundi di Malaysia ini adalah penyokong Barisan Nasional. Okey. Apa pun saja parti-parti politik yang lahir di luar daripada Barisan Nasional tu, dia hanya akan berbahagi-bahagi 60% itu. Jadi ada dua teori. Sama ada solid satu parti politik sahaja yang lawan Barisan Nasional, maka Barisan Nasional boleh kalah, iaitu satu teori yang boleh disifatkan sebagai angan-angan mak jenin lah. Sensitivity. Katalah kalau PH nak bersatu dengan PN, maka PAS akan tarik diri. Sekurang-kurangnya kalau dia tidak sokong UMNO pun, dia independen. Independen dia bawa satu jumlah yang tidak lagi cukup 60% untuk dia nak menang, kerana PAS sangat legit dengan DAP. Sebab kalau PAS terima, rakyat dia lari pun tak selama ini DAP dan sebagainya itu macam ni. Jadi sensitivity. Kemudian sebab itulah bolehkah saya faham Tun Mahathir apabila dia nak mengalahkan UMNO, satu dia ambil iaitu pilihannya memecahkan UMNO. Baru dia dapat kalahkan. Dan selama ini
dulu pernah dia cuba dilakukan oleh Anwar Ibrahim tetapi tidak berjaya seterusnya kerana Anwar hanya tahu bagaimana tunjuk perasaan dan dia tahu bagaimana meramaikan orang di padan tapi tidak boleh menterjemahkan dalam peti undi. Siapa dia nak ulas ni? Saya sambung balik Datuk sikit kan? Salah. Boleh sambung balik sikit lah. Salah. Ya. Jadi naratif UMNO dipecahkan. Saya ingat faktor tu kecil sangatlah. Only small percentage yang Tun berjaya memecahkan UMNO BN. Faktor yang kecil. Tetapi kita lihat yang boleh menangkan pandangan saya lah oleh sebab lawan satu dengan satu. Itu faktor utama yang boleh menang Pakatan Harapan. Faktor tu sebab apa? Kita tengok Tun pun telah menjualkan prinsip bagi saya lah dan juga dengan Datuk Seri Anwar. Ya. Bila Tun kompromi dengan DAP dan Anwar Ibrahim, dia boleh menang lah. Ya, sebab matlamat satu. Matlamat nakkan jatuh kerajaan Datuk Najib Barisan Nasional. Jatuh matlamat. Yang lain tidak masuk perkiraan. Sebab tu berangkat 41. Jadi bila perpaduan begitu, sebab itu lepas election tu kita ingat banyak masalah untuk parti ini. Prinsip semua berbeza-beza. Hanya satu matlamat yang sama. Itu yang berjaya dibuat oleh Tun masa itu. Saya kan cerita zaman dulu, 4-5 orang pencuri pergi curi, bolehlah pergi curi tu. Balik tu kelahi lah nak bagi barang yang dicuri tu kan. Itu pasti akan berlaku. Jadi Tun pun tahu itu. Saya tak tahu Tun pun tahu. Sebab Tun hasrat dia satu je masa itu. Dia ingat kerajaan kleptokrat Datuk Najib ni telah begitu buat sesuatu yang memburukkan negara. Dia cuba macam-macam cara. Cara pecahkan UMNO. Dia cuba macam-macam tapi dia tak berjaya. Jadi dia pergi satu matlamat biar prinsip untuk mendapatkan matlamat. The end justify the means, Datuk kan. Itu konsep dia kan. Saya rasa itu berlaku. Jadi untuk masa akan datang ni saya ingat prinsip tu tak ada lagi kot. Jadi bila tak ada prinsip tu, maksudnya kita paksa kita pergi hakikat mungkin 3 parti utama lah. Saya rasa mungkin pergi 3 parti utama. Saya ingat macam Tan Sri Muhyiddin pun rasanya prinsip dia pada masa inilah dia pun biar kalah daripada menjualkan prinsip dia untuk sokong kleptokrat bagi pihak pandangan dia lah. Sekarang hari ni pun kita dah tengok bila kalah di Johor katanya kena balik kepada kemah besar. Maksudnya jangan prinsip lagi, tujuan utama menjatuhkan UMNO Barisan Nasional. Masih akan itu dia punya naratif tu nampak akan kembali balik. Selepas kalah prinsip di segi memperjuangkan untuk kebaikan negara dari segi rasuah, salah guna kuasa dan sebagainya. Kalau itu tak berjaya, jadi mereka mungkin balik kepada prinsip itu. Jadi harapan saya Datuk satu sajalah. Saya harap bila UMNO Barisan Nasional diberi kepercayaan, saya harap mereka berubah. Kepimpinan hendaklah berubah supaya kita nak kembali ke UMNO dan Barisan Nasional dan parti yang dihormati. Jadi untuk dihormati bagi saya untuk khususnya orang Melayu dan juga golongan pertengahan rakyat Malaysia ni, mereka melihat satu yang transparan lah. Biar pemimpin tu yang lama-lama tu saya setuju dengan Datuk Ali tadilah perlukan pemimpin yang baru yang belum lagi tercemar baru ni tak mesti muda dah tu. Kalau umur sikit pun tak apa. Tapi belum tercemar dah tu. Masih bersih. Kadang-kadang konsep ni orang muda ni, dia pun ada kepentingan dia juga. Kumpulan politik muda. Dia ada yang kotor sejak daripada muda lagi pun ada kan? Dia gelas senyarut orang muda. Sebab dia ada kepentingan. Tapi kita kena ingat, pemimpin muda, banyak ramai pemimpin kita sekarang pun adalah UMNO BN dan juga Pakatan Nasional. Mereka masuk politik muda. Datuk Seri Najib menjadi ahli politik umur 23 tahun. Menjadi menteri besar umur 20 berapa tahun. Ini pemimpin muda. Tapi akhirnya kita rasa agak kecewa jugalah apa yang berlaku kepada negara. Ramai yang muda. Aku cerita UMNO dulu semua muda. Ada Rahim Tambici, Isa Samad. Kita namakan saja. Mereka pun naik politik umur tak sampai 30-an masa itu. Sekarang peringkat muda nak jual naratif tu balik. Jadi jangan kita cakap orang muda apa tu begitu. Tapi orang yang belum tercemar bagi saya tu. Pemimpin yang belum tercemar. Itu patut dipertengahkan. Tapi pada hakikatnya nak pertengahkan ramai orang muda lah. Mereka yang belum cemar tu orang muda lah. Sebenarnya mereka tenaga.
Ya. Okey Datuk, kalau pasal Okey. Muafakat Okey. Nasional saya komen kemudian kot Datuk buat pasal apa? PAS tadi ke mana kan? Bagi pandangan lain dulu sebelum saya cakap pasal Muafakat Nasional Datuk. Ulasan siapa dia nak ulas? Okey Datuk, Ya. yalah apa yang diulaskan oleh Encik Nordin tadi itu satu fenomena lah ya, yang boleh mempengaruhi sebenarnya dalam masa depan politik. Yang kita lihat sekarang ini cabaran dalam politik kita itu dari segi pilihan raya dia mesti 1 lawan 1. Jadi barisan pembangkang ya seharusnya mempunyai jiwa yang besar ya, jiwa yang besar untuk menggembelingkan kekuatan di blok pembangkang ya untuk berhadapan dengan blok BN UMNO. Jadi kalau mufakat di kalangan pemimpin-pemimpin blok pembangkang ini, dia akan menghasilkan suatu keputusan yang lain ya, daripada apa dengan status quo perpecahan sekarang ini. Dia tidak memberi impak yang besar ya, melainkan dia akan terus ya memberi ruang kemenangan seterusnya kepada UMNO. Tapi dalam tempoh beberapa tahun ini kita lihat bagaimana pemikiran generasi saluran 1 ya yang semakin kurang ganti oleh generasi saluran 2 ya, yang sekarang ini kita lihat kebanyakan generasi saluran 2 ini daripada umur 50 ke atas itu, zaman ini adalah zaman mereka berada dalam era reformasi dalam tahun 1998 itu, dan mereka akan melangkah ya kepada zon yang akan lebih matang misalnya. Jadi ketika itu generasi reformasi ini pemikirannya masih lagi saya rasa dari segi konsep idealnya perjuangan politik ya. Cuma kita bimbang bagaimanakah bentuk corak pemikiran generasi muda yang 18 tahun ini ya. Jadi akan ada Cik Arun, saya nak tanya macam ni. Bila Cik Arun kata ada generasi reformasi, saya secara peribadi lah, saya mula syok sama ada reformasi yang dibuat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim tu berjaya boleh membentuk satu generasi sama dengan berjayanya Anwar Ibrahim membentuk generasi Islam melalui ABIM. Saya rasa ada satu perbezaan yang nampak jelas bagaimana Anwar memimpin ABIM dan kepimpinannya sangat berjaya sehingga sampai hari ini pun kader-kader ABIM itulah yang melakukan kerja-kerja mengekalkan keislaman dalam masyarakat kita. Makna itu ada kesan. Sampai sekarang kesannya beranak bercucu. Tetapi kesan Anwar Ibrahim dalam politik mungkin sebagai hanya buih, saya ingatkan sebagai macam kita katakan tunjuk perasaan tu saya ibaratkan sebagai buih yang hanya hancur apabila berhadapan dengan matahari pagi. Jadi sekarang ni persoalannya Cik Arun kata ada generasi reformasi itu dari segi politiknya di mana Cik Arun? Dari segi semangat, bagaimana mereka lihat idealism ya ketika itu yang digagasan ya tentang kezaliman misalnya ya, tentang penyalahgunaan kuasa ya, maksudnya kezaliman ya, atas idea-idea yang reformasi yang hendak dibawa oleh Datuk Seri Anwar. Jadi kita melihat memang demonstrasi saban minggu ya di Kuala Lumpur itu akibat daripada pemecatan Datuk Seri Anwar daripada Timbalan Perdana Menteri dan juga daripada UMNO. Jadi kita melihat satu kebangkitan memberikan satu impak yang besar dalam pemikiran generasi pada masa itu ya, yang melibatkan kita lihat generasi, kita katakan generasi reformasi itu. Tapi kita tak tahulah sejauh mana kesan idealism mereka itu ya terbawa-bawa hingga sekarang apabila Cik Arun, saya nak tanya lagi ni. Cuba Cik Arun khayalkan apa akan terjadi kalau sekiranya Anwar tidak pernah dipenjarakan.
apakah dia punya reformasi itu boleh melahirkan generasi yang sudah diasuh dan mencapai kematangan dan sudah dapat mempengaruhi keadaan politik dalam negara. Tapi malangnya dia telah dipenjarakan selama beberapa kali. Maknanya dia punya continuity pembinaan generasi itu tergendala dan seterusnya hanya menjadi satu parti politik yang tidak mempunyai asas ideologi yang kukuh. Apa ulasan Cik Arun? Ya, kalaulah ditakdirkan andaian kita ini kalau Datuk Seri Anwar itu tidak menerima nasib buruk seperti itu dan dia akan melangkah ke jawatan Perdana Menteri. Jadi kalau melihat kepada cabaran-cabaran pada masa itu, kemungkinan dia tidak dapat juga mengkotakkan idea-idea tersebut. Kerana kan asakan daripada luar ini, daripada parti-parti pembangkang, daripada PAS dan sebagainya itu, kalau dia meneruskan legasi untuk menguatkan kedudukan dia sebagai Perdana Menteri seperti mana yang dia akan tiru Dr. Mahathir buat, bermakna apa yang Datuk angan-angankan tadi itu, ya, kita tidak akan melihat satu gelombang kesedaran, ya, kerana kita bimbang juga dia juga bertindak ya yang sama untuk nak terus mengekalkan kuasa dia itu, ya, seperti mana amalan yang telah ya Dr. Mahathir lakukan. Jadi kita tak pastilah sejauh mana, walaupun kemungkinan idealism dia itu untuk kepada satu sistem yang adil, satu sistem yang saksama, ya, dengan gagasan-gagasan reformasi, tapi kita tidak tahulah sebab cabaran-cabaran luaran ini memang hebat, ya, yang mendesak, ya, kepimpinan UMNO pada masa itu. Jadi kita melihat pada masa itu kebangkitan Islam dengan kekuatan PAS dengan parti-parti yang lain juga itu, jadi kemungkinan ada beberapa perkara yang boleh ya menghalang idealism itu ya daripada dilaksanakan, ya, demi untuk bagaimana dia dapat mengekalkan kuasa di tampuk pemerintahan sebagai seorang Perdana Menteri daripada UMNO yang menggantikan Dr. Mahathir. Okey, siapa ni nak ulas lagi? Cik Nordin, macam mana nak ulas? Ya, Datuk. Ya. Ya, ini pasal reformasi ke dulu Ulas saya mana pun, tapi saya akan balik ke sikit lagi persoalan saya tentang PAS. Ya, ya. Ulas yang mana nak sukar lagi. Okey, silakan. Ya. Pasal reformasi ni yalah Datuk Seri Anwar ni setback dia memang betul lah sebab ada court case tu. Ya, bila dia disalahkan Datuk sebut tadi kan. Jadi ini satu setback. Kita lihat ya sejarah dia adalah Azim tu memang seorang yang lebih ideal lah, saya rasa dekat-dekat ideal jugalah sebagai pemimpin muda orang Melayu pada masa itu dengan perjuangan Islam dan juga semangat kebangsaan. Ya, tapi bila dimasukkan isu reformasi, maksudnya dikumpulkan sebagai satu konsep Malaysia lah kan. Saya walaupun itu memang trademark DAP, ya, tetapi nampaknya reformasi ke arah equal for all kan. Perkara itu sama ada kita beristimewa tidak, itu pulang masing-masing lah kan. Kalau orang-orang yang liberal tu memang setuju, yang kita yang konservatif ni mungkin kita ada had limit dia untuk open for all tu. Ya, itu banyak dipertikaikan ya, iaitu yang sekarang kita ada lagi orang Melayu masih takut dengan konsep tu DAP tu. Ya, jadi mungkin Cik Nordin, soalan paling sensitif. Ya. Siapa dia mati dulu antara PN dengan PKR? PN dengan PKR. Siapa mati dulu? Saya ingat dua-dua akan hidup kot, tapi tak ceria lagi kot. By election saya rasa masih ada lagi dua-dua parti ni. Tapi siapa yang berjaya, itu yang persoalan sekarang tu. Pandangan saya lah untuk election akan datang ni belum mati lagi dua-dua ni. Maknanya masih lagi dalam keadaan yang sama lah. Ya, sama dan juga mungkin dia perbaiki cara-cara lain nak jualkan prinsip, saya tak tahulah. Bila konsep payung besar ni ideologi yang berlainan, masalah satu kemah pun susah lah kan, semua makan lain-lain kan. Satu kemah masakan sama, saya ingat tu masalah lah. Itu harap mereka dapat betulkan lah. Kerana tentu sekali bila payung besar ini ada tawar menawar, begitu kan? Ya.
Bila ada tawar-menawar itu, ada saja parti politik yang tergelincir dalam melakukan tawar-menawar, ada kemungkinan menyebabkan kesalahan besar akan dilakukan, maka ada kemungkinan. Ya, sebelum pilihan raya, sebelum menang tu, tawar-menawar tu mudah diterima. Dia boleh jual prinsip sebelum pilihan raya tu sebab matlamat satu. Ya. Yang perjuangan lain tu dia tak sebelah. Itu yang saya pastikan semasa pilihan raya 2018. Tapi bila sebab pilihan raya tu dah menang, mulalah dibuatkan isu perjuangan masing-masing. Saya nampak perjuangan Tun tu tidak berubah. Lepas tu jadi Perdana Menteri kali kedua. Dari segi pelantikan pekerjaan dalam kabinet dan juga konsep prinsip pasal aset lah, macam-macam lagi masa tu kan. Jadi Tun masa tu sebagai pemegang payung besar tu dia mencari masalah lah. Jadi kita punya permintaan sebelum pilihan raya tu itu lain daripada apa yang kita boleh buat bila kita dah menang. Jadi bagi saya konsep ni kita tak terbukti lah menjadi masalah, tidak beri kestabilan pada politik. Itu. Ya. Boleh ada nak ulas apa yang Cik Nordin kata tu ataupun tentang hal-hal yang lain? Tak ada Datuk, tak apa, kita nanti. Tak ada. Saya nak tanya Cik Arun. Kalau Cik Arun merupakan seorang pemimpin PAS, saya tahu pilihan raya di Johor ini PAS lemas. Nak join payung besar, di situ ada dua musuh, iaitu satu Amanah dan satu DAP. Okey. Nak hundur balik kepada UMNO balik, ini satu langkah yang sangat memalukan. Kerana sudah begitu bertegas dan pemimpin-pemimpin PAS pun sudah menggunakan bahasa-bahasa yang kesat, yang bahasa yang tak sedap didengar oleh setengah orang. Maknanya level-level itu hanya Datuk Najib saja dia kata saya tak pernah kata uduh kepada PAS. Itu saja ada reservation. Orang lain tu sikit sebanyak ada. Tapi terutama sekali yang paling saya tengok paling bersikap kasar sekali ialah para pemimpin PAS. Jadi apakah langkah yang lebih baik dipilih oleh PAS? Sama ada terus bersama kalau PN akan join payung besar dengan PH dan sebagainya, dengan parti-parti politik yang kecil, yang besar dan sebagainya, ataupun dia akan balik kepada UMNO ataupun dia akan balik kepada kedudukannya sendiri seperti zaman sebelum adanya Barisan Nasional antara Asri dengan Tun Razak. Kalau dilihat pada riak-riak awal tentang sentimen sehari dua ini, kita tidak nampak satu keputusan yang drastik yang akan diambil oleh PAS untuk bersama dengan tema besar ataupun kembali kepada mufakat nasional. Tetapi dalam masa yang singkat ini dia masih tetap bersama dengan Perikatan Nasional. Tetapi sejauh mana dia dapat bertahan dengan keadaan ini, dalam keadaan maksudnya dalam dilema ini, nak pergi ke kiri pun tak boleh, nak ke kanan pun tak boleh, jadi tetapi dalam politik ini semua kemungkinan boleh berlaku. Semua kemungkinan boleh berlaku. Jadi dia terpulanglah kepada kebijaksanaan dan jiwa yang besar kepada PAS untuk melihat maslahah yang lebih utama dalam perjuangan dia itu untuk nak menentukan bahawa Islam itu terjamin. Jadi kita tak dapat nak buat satu conclusion sejauh mana dia akan mereka akan membawa hala tuju dalam masa yang tempoh yang singkat ini. Jadi cuma kemungkinan dia masih tetaplah bersama dengan Perikatan Nasional
dan Perikatan Nasional itu pun hayat dia pun kita tidak tahu. Sehingga PRU 15 ini kita tak tahu hayat dia. Ya, jadi kemungkinan mereka ini pun akan juga kembali kepada UMNO juga, seperti mana kembalinya Semangat 46 kepada UMNO. Ya, sebab datang daripada DNA yang sama. Ya. Ini kemungkinan dalam politik ini kita tak boleh nak jangkakan. Ya, hari ini kita kawan, besok jadi musuh, dan lusa mungkin kita boleh berkawan kembali. Jadi itu. Okey, Cik Nordin. Cuba bagi ulasan sikit. Datuk, kau nak pergi Tan Sri Alimuddin nak masuk dulu kah? Saya nak komen juga lepas ni. Tan Sri tak jenguk lagi muka dia. Oh, kalau dia jenguk, kita tanyalah. Dia kalau dia bersedia, dia jenguk. Kalau tidak, kalau kita dah paksa dia, kesian kat dia saja. Okey, kalau gitu pergi pulang saja. Cakap Datuk kan. Kita harap-harap Tan Sri jenguklah. Salah. Okey. Saya Cik Nordin. Ya, naratif kita sebut tadi itu kedudukan PAS kan. Jadi sama ada PAS akan kembali kepada mufakat nasional atau tidak. Ya. Jadi kita kena lihat konteks sekarang ni, untuk di Melaka dengan Johor, PAS tidak ada kekuatan di situ. Okey. Jadi di situ sebab tu UMNO kata kalau PAS tak masuk dengan mufakat pun tidak mengapa. Tetapi pada pandangan saya lah, saya ingat UMNO BN ni lihat juga di kawasan di mana PAS tu kuat. Contoh di Kedah, di Kelantan dan Terengganu. Di sini nampaknya BN UMNO akan dapat keuntungan daripada mufakat dengan PAS. Ya, itu fakta yang saya lihat lah. Ya, sebab di Kedah ni ni PAS telah kontrol banyak Dewan Undangan Negeri. UMNO hanya tinggal 2. Jadi kalau mereka bermufakat di negeri Kedah, saya rasa UMNO BN akan dapat keuntungan lebih banyak di sini. Ya, tapi di Johor tu sama ada PAS bersama dengan UMNO BN tidak memberi apa-apa tekanan lah, sebab mereka pun tidak ada sokongan yang kuat di negeri ini. Biasa-biasa lah maknanya begitu kan? Ya, biasa, tapi dia masih dapat undi lagi dalam Perikatan Nasional, tapi minoriti lah. Sebab UMNO tapi memang menang juga satu. Ya, menang satu. Dan juga kursi yang ada bertanding di tempat lain pun dia tidak hilang deposit PAS di sana. Ya. Itu menunjukkan ada kekuatan. Tapi tak kuat sungguh untuk berjaya. Bagi PAS. Jadi untuk akan datang, dari pun masa kempen hari itu, saya rasa PAS ni, pemimpin PAS bila dia kempen hari itu, saya rasa dia tak attack UMNO sangat. Dia attack pemimpin UMNO, saya rasa kot. Dia target pada pemimpin yang pada pandangan mereka merupakan satu memberi liability pada negara macam tu. Tapi kalau Datuk Seri Haji Hadi kata kat orang Johor sebagai tak tahu politik Islam tu, bukan serang pemimpin lah tu. Tak kan tu. Ada yang Datuk Najib tu, dia banyak duit attack Datuk Najib pun. Datuk kan, kebanyakan saya rasa macam tu lah. Duk attack banyak tu pemimpin. Tapi dalam politik ni kita nak dapat kejayaan, nak jatuhkan parti tu, jadi akan melibat parti lah, bukan kita pilih orang tu. Jadi itu tak boleh lari. Maknanya dari segi berparti boleh dimaafkan lah apa yang Haji Hadi kata tu, begitu kan? Ya, iyalah saya konsep daya parti tu macam tu Ya, so tapi macam Cik Arun kata tadi, politik ni memanglah hari ni kita mengata, hari esok kita belum jadi kawan. Itu yang paling kita kecewa kadang dia kan, menjualkan prinsip tu. Itu dah berlaku dalam masa 2018 itu pun lagi kan. Jadi untuk akan datang ni mufakat nasional ni, saya ingat tak ada mufakat nasional pun tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Ya. Okay. Yang penting ni ialah kalau ada gabungan parti-parti politik. Yang mufakat nasional ni di prinsip saja. Yang kita lihat dulu pun masa sebelum 2020 yang pada by election di Johor semua tu, bila UMNO bersama dengan UMNO BN yang menang di sana, itu saya rasa saya bukan faktor PAS. Di situ memang mereka dah kuat dah. Di situ macam cenderung sekarang ni lah naratif di Johor ni. Memang UMNO BN dah kuat dah di kawasan tu. Jadi, maknanya PAS tidak rugilah balik modal di Johor.
Ya, masa by election kan sekarang. Masa by election dulu mereka membantu. Tapi mereka tidak dapat kursi pun, mereka tak bertanding. Yalah. Ya, jadi sekarang ni kalau mereka jual, kalau mereka bersama dengan Barisan Nasional, mereka ada peluang menang jika kursi itu diberi kepada mereka. Jadi masa negotiation kita tak tahulah. Saya rasa kalau macam PAS bergabung dengan BN dan bawah satu muafakat nasional dan diberi kursi kepada PAS, yang mana pihak BN tidak bertanding dan beri sokongan, saya rasa besar kemungkinan PAS akan menang kursi-kursi tersebut. Ya, 4 kursi dia menang lah. Itulah. Itu saya rasa itu fakta tu agak celah lah. Tapi sama ada UMNO BN yang beri kursi kepada mereka, saya tak tahulah kan. Itu yang negotiation yang mungkin berlaku. Jadi belum bersama lagi, kita tak tahu berapa nak bagi dia akan diberikan. Tapi contoh di Melaka dulu kononnya PAS akan dapat kursi yang begitu sedikit. Bila bersama dengan UMNO pun buat penilaian sendiri, dia rasa dia kuat situ, dia kata you join me lah, no I'm not joining you. Tapi di Kedah saya rasa UMNO lebih nakkan I want to join you rather than you join me. Itu yang PAS sensitifnya ialah kata mereka itu UMNO sentiasa bersikap sebagai abang tua. Big brother, abang besar. Big brother. Ya. Tapi keadaan ini dulu pernah berlaku antara Soekarno dengan Tengku dan sebagainya. Malah rakyat bawahan Indonesia pun bila mereka itu bercakap tentang Indonesia Malaysia, siapa pun anda, Indonesia itu akan lebih daripada Malaysia, sehinggalah Indonesia gagal membangunkan negara dan kita berjaya membangunkan ekonomi negara kita. Barulah ada pengakuan bahawa antara kita tidak ada perbezaan, tidak ada siapa abang dan siapa adik. Mungkin sampai ke peringkat itu barulah mungkin tidak ada abang adik itulah. Cumanya Cik Harun, sebelum tu kalau boleh Tan Sri Alimuddin menzahirkan gambar pun tak apa, kita tanya. Saya nak tanya tentang sama ada sudah sampai masanya kita menuju ke arah dua parti sistem. Jadi saya nak tanya Cik Harun sebelum tu, apa yang saya tak faham semalam, YB Khairuddin, apa tu, Terengganu, keluar daripada PAS tanpa sebab. Bila ditanya, dia pun keberatan untuk bagi tahu mengapa dia keluar dan sebagainya. Mungkin dalam 1, 2, 3 hari ini mungkin ada benda-benda katakanlah yang akan dibangkitkan oleh Khairuddin. Kalau benda itu merupakan bom atom, dia boleh menggugat kedudukan PAS, terutama sekali PAS di Terengganu. PAS Terengganu boleh jatuh dalam keadaan sekarang kalau berlaku perpecahan. Kalau Khairuddin ada pengikut, dia bawa keluar pengikut dia, kerajaan PAS negeri Terengganu boleh jatuh. Macam mana ni? Kita khayal-khayal lah sebagai seolah-olahnya kita cuba faham tentang politik dalam negara kita. Seolah-olah. Kemungkinan masalah dalaman parti barangkali, ya, soal bagaimana ketidakpuasan hati seorang pimpinan tertinggi, ya, sesama mereka, ya, ada isu-isu yang tertentulah yang kita pun tidak tahu, ya, sehingga kita tunggu, ya, keputusan yang mereka akan buat nanti. Jadi kemungkinan soal-soal yang dikaitkan dengan penyertaan dalam muafakat nasional, ya, ada kumpulan yang mau muafakat nasional ini diteruskan dan ada kumpulan yang tidak mau muafakat nasional atas sebab-sebab yang tersendiri. Yang mana kita lihat keputusan-keputusan presiden dan sebagainya menunjukkan bahawa terdapat perbezaan pendapat, ya, dalam konteks bagaimana approach untuk menyentuni, ya, krisis dalam muafakat nasional di akhir-akhir ini. Jadi kemungkinan itu masalah dalaman parti, ya, yang kemungkinan adanya wujud beberapa unsur-unsur ketidakpuasan hati, ya, dalam interaksi, ya, berkaitan dengan polisi ataupun dasar-dasar semasa parti. Ya, jadi kita akan tunggulah
bagaimana perkembangan seterusnya mungkin dalam beberapa hari yang akan datang. Okey. Ini masalah parti apa tu yang orang muda ni, dia dapat satu kursi, dapat satu kursi. Nanti saya terus pergi kepada Tan Sri. Tan Sri, segala senario yang ada di hadapan kita ini, apakah telah menunjukkan kita telah bermula bergerak ke arah sistem dua parti? Sebab 2 panel, 3 panel kita tadi menyatakan bahawa tidak akan ada mana-mana parti politik yang akan terkubur. Maknanya dunia tidak akan kiamat lagi. Jadi apakah sudah bermula proses 2 parti sistem itu ataupun kita masih perlu menunggu? Ataupun kita mengharapkan sebelum pilihan raya akan datang, 2 parti sistem itu sudah pun wujud di hadapan kita. Silakan. Terima kasih Tan Sri ni. Terima kasih Prof. Saya mohon maaf lah, saya baru masuk lagi. Yalah, itu pun saya tak tahu apa perbincangan sebelum ni, tapi mengikut tajuk ni ialah pilihan raya di Johor. Ya. Kalau tak silap saya lah. Jadi ini saya balik ke Johor lah sebab perbincangan mengenai PAS apa tadi saya dah ketinggalan. Jadi trend, kalau kita lihat trend pilihan raya di Melaka dan Johor ni, rakyat sekarang ni telah melihat kestabilan politik. Kerana kestabilan politik ni ada kaitan dengan membaik pulih ekonomi negara, hal-hal pengangguran, pekerjaan, dan banyak lagi lah perkara yang difikirkan oleh orang ramai. Jadi maknanya mengurangkan politicking. Itu yang saya lihat lah. Itu sebabnya ramai daripada pengundi-pengundi sekarang ni beralih kepada Barisan Nasional. Jadi yang ada, saya punya pandangan, kita kena melihat fakta dia. Faktanya di Johor 40 dimenangi oleh Barisan Nasional, lebih daripada 2/3, dan di Melaka kalau tak silap 21 maknanya juga 2/3. Jadi dari segi ramai tak ramai orang pergi mengundi itu cerita nombor 2. Kalau katakan 90% pun mengundi, mungkin yang mengundi itu mengundi Barisan Nasional. Jadi bukan alasan kata ini Barisan Nasional menang kerana tak ramai pergi mengundi. Kerana yang tak mengundi itu kita pun tak tahu. Mungkin penyokong pembangkang, mungkin penyokong BN. Jadi kerana kita tak tahu, lagi baik kita bincangkan yang kita tahu. Yang kita tahu itu maknanya datang mengundi lah. Jadi maknanya isu orang dah pergi mengundi. Trend sekarang ni saya rasa orang melihat kestabilan lah. Itu yang saya nampak kerana dah banyak orang dah letih lah sebab COVID ni masalah ekonomi. Tapi Tan Sri, apabila kita memperjuangkan kestabilan, melaungkan kestabilan, menjanjikan pembangunan ekonomi itu dan ini, tiba-tiba sebelum lagi Menteri Besar dilantik, sudah nampak bibit-bibit, kalau tidak perpecahan pun maknanya ada olak-olak air. Dah calon, kata Presiden kata hanya calon tunggal. Tiba-tiba keluar 3 calon. Kalau lepas ni pula calon tunggal itu tidak terlantik, akan terjadi tuduhan bahawa kepimpinan itu lemah, tidak dapat mempertahankan komitmen mengatakan bahawa calon tunggal itu akan diperjuangkan. Saya rasa saya rasa ini bukan isu lah. Maknanya parti boleh mencalonkan, tak kira seorang pun boleh, 3 orang pun boleh. Itu bergantung kepada di mana dia nak berbicara lah. Mungkin ada ketikanya dia kata calon tunggal, dia kata mungkin ada 5 dan sebagainya. Tetapi kata putusnya ialah Sultan, memang dalam enactment negeri ada. Jadi kalau kita faham perkara itu, tak ada masalah. Maknanya siapa yang ditunjuk oleh tuanku, dialah menjadi Menteri Besar. Jadi, tak ada isu di situ. Jadi parti boleh mencalonkan seberapa ramai. Isu cermat
kurang cermatlah, mana masa depan. Bolehlah kita berhati-hati sikit. Jadi mungkinlah selama hari ini take for granted orang kata. Ya. Menang je pilihan raya, hantar nama jadi Menteri Besar. Tapi ada satu lagi kuasa Sultan yang memang ada peruntukan dia. Ya. Ya, ya. Jadi kalau dia kata dia nak A, kita pilih A lah. Ya. Ya. Jadi selagi ada kuasa pada dia, Ya. maknanya kita tak soal. Jadi bagi saya lah, saya rasa bukan isu lah. Siapa pun Ya. boleh. Jadi macam mereka dah menang ya. BN ni dah menang. Jadi dia boleh buat apa saja ya untuk mencapai manifesto dia. Itulah buat masa ini macam itu keadaannya. Jadi kita pergi kepada fakta. Faktanya saya rasa tak ada apa-apa isu besar lah. Ya. Baik, berbalik kepada PAS tadi. Biarlah kalau PAS dia nak bekerjasama dengan PN, itu pilihan dia ya. Jadi kita tak sebagai orang awam kata, kita tengok sajalah ya, sebab dia pun ada strategi mereka dan sebagainya. Jadi kita tak boleh kata dia kena sokong BN ke dia. Tak, ini dia orang pun ada think tank dia, ada strategi dia orang. Dan pihak barisan pun dia tak boleh nak ajak beria PAS ni, sebab PAS ni pun dia kuasa dia macam Kelantan, Terengganu dan Kedah dia dah berkuasa. Ya, sebahagian daripada Pahang lagi. Kalau dia bekerjasama, nanti PAS kata no, you jangan, kita terimalah apa pilihan raya ke-14 dulu. Jadi you tak usah masuk. Kalau you menang 2-2 lah, menang 3-3 lah. So dalam politik dia tak mau macam tu. Dalam politik dia nak kuasa. Kalau macam itu tak ada apa-apa lah. Jadi pada saya itu bergantung kepada PAS lah misalnya ya. Kalau dia nak kekal dengan PN, biarlah ya. Tapi bagi barisan saya rasa dia tak selesa lah ya. Kalau dia bekerjasama betul-betul, maknanya dia tak dapatlah nak meluaskan pengaruhnya. Jadi tangan diikat oleh kerjasama dengan orang lain, itulah maknanya begitu. Jadi kalau pilihan raya tentulah PAS kata tak usah kacau tempat saya. You bertanding je mana yang you punya dulu. Jadi kalau Kelantan tu ada 3, orang ada 3 tu lah. Mana mau dalam politik macam itu. Politik ni dia berkait dengan kuasa ya. Jadi kalau tak ada kuasa, tak adalah politiknya. Begitu. Okey. Satu pandangan yang cukup pragmatik telah diberikan oleh Tan Sri, dan kita merasa lega bahawa perbalahan antara parti-parti politik Melayu tidak semestinya menunjukkan ada perpecahan yang mendalam dalam masyarakat Melayu. Kerana itu adalah budaya biasa dalam politik. Jadi maknanya kita boleh merasa senang dan tidak bimbang terhadap kehancuran bangsa kita kerana adanya perbalahan politik yang seperti itu, dan penentuan sebenarnya akan berlaku apabila berlaku pilihan raya demi pilihan raya dan sebagainya. Okey, Cik Harun, nak ulas? Ialah tentang macam Datuk highlightkan tentang persoalan tentang masa depan PAS ya dalam politik negara ini ya. Apabila ada dalam dilema ya dengan Muafakat Nasional dan juga di sebelah lagi ini Pakatan Harapan. Jadi kalau maksudnya melihat kepada masalah ataupun kepentingan masa depan negara ini, saya rasa perlu kepada suatu tolak ansur ataupun kerjasama ya. Misalnya apakah negara kita nak, misalnya tentang keadilan, tentang kesaksamaan, tentang keharmonian hubungan, tentang sebagainya. Jadi kalau kita melihat bahawa tujuan mana-mana parti pun adalah ke arah itu sebenarnya, tapi oleh kerana perbezaan pendekatan ya di antara sesama parti-parti ini yang menyebabkan kepada perpecahan ya, walaupun di segi yang lain itu masing-masing mau kepada kekuasaan, tetapi hasrat yang besar ya
bagaimana kita nak membawa negara ini kepada suatu kehidupan yang aman, makmur, yang sejahtera, ya, berasaskan kepada nilai-nilai ya yang diterima ya dalam satu negara yang berpaksikan kepada perlembagaan negara ini ataupun kepada rukun negara. Jadi kebarangkalian bahawa perlunya satu pengorbanan untuk nak menurunkan ego ya pemimpin-pemimpin ini ya demi untuk melihat ya masa depan negara yang maju. Sebab kalau kita bandingkan, kita sudah banyak ketinggalan berbandingkan dengan jiran-jiran kita dan sebagainya. Jadi kalau kita melihat ya satu krisis, sampai bila kita nak selesaikan ya persoalan apa nama tu perpecahan ini ya, lagi lama kita berpecah, negara kita lagi lama lagi parah. Nah, jadi itu yang kita harapkan ya, bahawa pemimpin-pemimpin politik ini mesti mempunyai vision yang jauh ya, mesti mempunyai semangat ataupun stamina yang tinggi ya dalam mereka untuk membawa negara ini ke arah kehidupan yang lebih makmur. Satu lagi parti politik yang belum kita sentuh dalam perbincangan ini ialah tentang amanah. Macam mana nasib amanah selepas ini? Ada orang berteori amanah belum dapat menyelesaikan lagi kedudukannya sebagai partai serpihan. Maknanya dalam orang Islam kata dalam edah sebagai parti politik serpihan yang belum ada akar umbi. Apakah pergolakan-pergolakan yang berlaku? Katalah kalau kita sudah mencapai satu apa yang disebut sebagai dua parti sistem, maka amanah berada dengan mana-mana satu daripada dua parti itu dia tetap survive dan dia akan berakar umbi dengan berlalunya zaman. Tetapi dalam keadaan yang berkocak macam ni, mungkin keadaan amat kritikal bagi amanah, sama ada akan kekal ataupun akan menerima nasib seperti parti-parti serpihan yang lain. Seperti dulu Berjasa lah, Hamim lah, parti 46 dan sebagainya. Siapa nak ulas ni? Tentang amanah lah sekali. Dia bergantung kepada pendekatan, Datuk. Kalau kita lihat bahawa terkeluarnya amanah daripada PAS itu, apa sebabnya? Jadi perbezaan pendekatan yang hendak dibawa ya dalam usaha untuk bagaimana nak menjadikan Islam itu sebagai rahmatan lil alamin ataupun Islam itu sebagai satu realiti kehidupan. Jadi itu dari segi idealnya, tetapi dari segi praktis sebagai satu parti politik yang kecil ya, dia mesti juga berpaut pada suatu pakatan ya. Jadi dalam pakatan harapan itu, itulah dia punya laluan ya. Dia punya laluan yang bagaimana dia boleh nak survivekan diri dia. Tetapi bagaimana pula keberadaan dia dalam Pakatan Harapan itu yang ada Parti Keadilan dan DAP ya, supaya dia dapat menyesuaikan diri ya dengan idea-idea gagasan Islam rahmatan alamin itu, supaya sesuai dengan pandangan-pandangan yang kita katakan mungkin berbeza dengan ideologi yang dibawa DAP dan juga oleh PKR itu sendiri. Jadi kalaulah dia dapat ya membawa satu gagasan idea Islam yang dipahami oleh dua rakan yang lain lagi itu ya, dan mereka dapat mewujudkan satu kekuatan ya di blok pembangkang, saya rasa dia ada masa lagi untuk dia survive ya dalam dalam politik negara kita ini dalam tempoh mungkin 1 dekad ataupun 2 dekad akan datang. Maknanya sementara dapat keluar daripada tapak semayan itu perlu kepada agenda-agenda besar. Sebab sampai sekarang ini bagi setengah orang kampung lah, kata mereka itu amanah tidak lebih daripada terompah kayu DAP. Itu satu kata-kata hikmat yang mungkin amanah perlu hapuskan. Kata-kata hikmat seperti itu, mungkin itu persoalan saya lah. Tinggal lagi orang muda
Mungkin orang muda, ternyata orang muda baru ni tidak mendapat sokongan daripada orang muda, begitu kan? Mungkin terlalu awal generasi muda ini untuk memahami dia punya sepak terjang politik, ya, apa sebenarnya yang mereka mahu. Ya. Ini Tan Sri apa tu, Tan Sri ada ni, Alimuddin ada ni, orang bekas pentadbir guru ni, dia ada psikologi pendidikan. Jadi saya cuba apa tu lah. Setakat yang saya tahu dari segi psikologi manusia, orang muda adalah satu generasi yang gopoh dan mempunyai idealisme yang tinggi. Maknanya kalau sekiranya parti muda pimpinan Syed Siddiq mencapai satu kejayaan yang boleh dibanggakan dalam selama beberapa bulan baru ni, saya rasa orang-orang muda sudah pun menunjukkan reaksi mereka untuk menjadi penyokong yang kental bagi parti tersebut dalam Johor. Apalagi terutama sekali Syed Siddiq ni orang Johor. Tetapi tak nampak ia didukung oleh orang muda. Di mana salahnya dan bagaimana parti itu perlu membaiki kelemahannya dalam prestasi, kalau kita katakan pasukan bola yang tercorok, tetapi sebenarnya bermain di kalangan para penyokong yang orang muda yang ramai. Sepatutnya dalam pilihan raya ni, sebagai orang yang diberi peluang untuk mengundi, orang muda sepatutnya begitu bergembira untuk keluar mengundi, menyokong parti-parti yang berasaskan kepada orang muda. Parti lain berusaha untuk mencalonkan orang muda, tetapi parti orang muda sendiri tidak boleh menang walaupun hampir keseluruhannya adalah calon-calon daripada orang muda. Yang menangnya hanya satu. Siapa nak ulas ni? Tan Sri nak ulas, silakan. Datuk, saya parti muda ni baru lagi ya. Jadi untuk dia berkembang dia kena ambil masa lama. Jadi kita sebenarnya tak boleh kata semua orang muda kena sokong muda ya. Kerana orang tua pun boleh sokong juga, bergantung kepada manifesto mereka, track record mereka ya. Jadi muda tu nama dia saja muda, tak semestinya semua orang muda kena semua berduyun-duyun menyokong dia, kerana cuma nama parti tu. Mungkin orang tua pun sokong dia. Jadi disebabkan ini baru kita kena bagi peluang dulu, ambil masa ya, kita tengok prestasi macam mana seorang daripada wakil mereka yang dah menang tu. Jadi mungkin jangka panjangnya banyak bergantung kepada apa yang akan berlaku lah ya. Mungkin mereka boleh menunjukkan satu yang lebih baik daripada parti-parti lain sedia ada mungkin di masa akan datang. Dia ada banyak lama lagi ya dia orang ni, umur dia orang ni 20-an, mungkin macam orang tua macam kita ni dah tak lama lagi. Mungkin ada berkali-kali, berpuluh kali pilihan raya boleh lagi ya. Jadi ambil masa yang Tan Sri, ya. saya ni saya campur semualah. Nanti orang kata, kalau sekiranya di tapak semayan kita punya benih itu tumbuh kerdil semasih dalam tapak semayam, apakah kita mengharapkan bahawa benih itu akan menjadi satu pokok yang subur apabila kita ubah daripada tapak semayam pergi tanam kepada ladang yang sebenar? Nanti dia orang Kelantan kata baku dan tidak ada peluang untuk berkembang. Lebih baik kita fikir balik, sebab dalam perbincangan-perbincangan kita yang lampau, saya rasalah adalah tidak begitu wajar. Kita ada parti khusus untuk orang muda, parti khusus untuk wanita, parti khusus untuk orang pencen dan sebagainya. Jadi mengkhususkan parti untuk orang-orang muda, melogokan. Kalau sekiranya kita kata ini parti progresif demokrat, okey, tapi ini parti muda, parti orang-orang muda, seolah-olah hanya merupakan satu serpihan kepada satu gagasan besar yang orang tidak tahu apa sebenar gagasan besar di belakang daripada muda itu, dan kamu mengambil peranan sebagai hanya satu bidang sahaja tanpa diketahui oleh umum.
Tapi walaupun baru ni Datuk, dia dah berjaya dapat satu. Ini satu perkembangan yang banyak orang pun rasa macam macam mana boleh jadi begitu ya. Boleh penang tu. Di parti lama tu pun tak secepat mereka ya. Ya. Jadi ini bergantung kepada macam mana pemimpin-pemimpin mereka mengupayakan prestasi mereka lah. Kerana dalam politik ni bukanlah mudah ya. Kerana nanti dia juga banyak bergantung pada peruntukan ya. Sebagai wakil rakyat, wang sangat penting, peruntukan tu. Kalau dia sebagai pembangkang tidak disertai dengan peruntukan yang secukupnya, jadi bila pengundi-pengundi datang, tahulah macam-macam lah, orang minta bantuan sana, bantuan sini, projek sana, projek sini. Kalau mereka pun tak dapat nak kendalikan ya, mungkin masa depan mereka pula mungkin akan terjejas. Tapi kalau wakil rakyat tu pandai, dia boleh dapatkan peruntukan yang banyak, membantu pengundinya, mungkin mereka boleh berkembang lagi. Kan dalam politik ni macam-macam boleh berlaku ya. Kita tak boleh predik ya. Jadi sebagai parti muda, saya rasa satu pencapaian yang boleh dikatakan baik lah ya. Hanya dalam masa beberapa bulan saja mereka boleh dapat satu kursi ya. Walaupun kita boleh katalah kursi itu mungkin atas ihsan daripada lain, itu tak boleh kita ambil kira. Yang pentingnya kenyataannya dia boleh dapat satu kursi untuk duduk dalam Dewan Undangan Negeri. Jadi bergantung pada prestasi mereka lah untuk menentukan pencapaian masa akan datang. Cik Nordin, satu istilah yang ditimbulkan, kita ada lebih kurang sikit lagi. Satu istilah yang ditimbulkan oleh Tan Sri. Menarik istilah ni. Kursi ihsan. Ada ke sebenarnya kursi ihsan dalam pilihan raya Johor baru ni? Begitu juga Melaka. Ya. Okey Datuk, ini ihsan ni seolah bagi saya bukan ihsan sebenarnya, bertaut lah, kursi bertaut. Ya. Bertaut maksudnya atas ihsan daripada Pakatan Harapan, daripada DAP dan juga amanah beri kepada mereka. Ya. Jadi sebenarnya saya sebutkan awal tadilah, yang pergi mengundi kali ini, saya masih berpegang pada prinsip tu lagi lah, walaupun tadi nampak kau setuju tadi kan, dari segi hardcore party members, bila turn out begitu rendah tu. Jadi bila Pakatan Harapan, iaitu DAP dan amanah memberi laluan kepada Bersatu, maksudnya penyokong mereka dari parti ini akan menyokong muda. Jadi mereka dapat advantage daripada inilah bertaut tadilah, atau ihsan yang disebutkan tadi itu. Okey, jadi dia konsep tu. Sebab tu kita tengok macam parti Pejuang dia tak bertaut dengan siapa. Dia berani pergi sendiri dengan 42 kerusi. Semuanya kalah dengan hilang deposit. Tanpa ihsan. Dan tanpa bertaut. Jadi bagi saya parti yang baru-baru ni haruslah bila kita masuk politik, pandangan saya lah, harus kita go to big brother lah, kita bertaut dengan siapa yang telah establish lah. Ya. Begitu juga isu amanah tadi. Amanah pun dia selagi dia bertaut dengan Pakatan Harapan, dengan DAP dan juga PKR, dia boleh menang juga kursi. Tapi dah pasti dia akan jadi dominan dalam kawasan tersebut. Tak mungkin dia jadi dominan. Dia boleh survive. Ya, oleh sebab ihsan tadilah yang Tan sebut tadi. Jadi bila dia bertanding di situ atas nama Pakatan Harapan, jadi dua parti komponen dia tu tidak akan bertanding. Jadi penyokong parti tersebut sudah pasti akan memberi sokongan kepada parti amanah. Jadi amanah kita lihat juga kalau mereka bertanding di kawasan campuran so mereka akan menang. Begitu juga konsep Barisan Nasional. Yang mana juga bagi saya MCA pun merupakan juga bertaut juga. Contohnya di Parlimen Al-Rostar. Orang Melayu 60% lebih. Tetapi MCA selalu menang sehingga baru inilah bila kalah kepada Pakatan Harapan. Ini bukan kekuatan kerana parti MCA. Kerana mereka dalam gabungan Barisan Nasional. Maksudnya orang parti dan parti UMNO bersetuju untuk menyokong MCA atas dasar
Barisan Nasional. Jadi konsep bertaut ni dan ihsan ni, ya, mula-mula ihsan lah kot, macam bersatu boleh panggil muat ihsan lah, tapi yang lain tu bertaut bagi saya lah, macam mana tu bukan ihsan lagi lah. Bertaut dengan satu gabungan untuk survival. Bagi juga pejuang, saya rasa pejuang pun lepas ni mungkin lah, Datuk Seri Mukris mungkin melihat sesuatu untuk bertaut di mana-mana. Kita lihat dulu kejayaan Bersatu masa Tun Mahathir memimpin pada PRU ke-14 itu juga bertaut sekali dengan gabungan besar iaitu Pakatan Harapan. Dia tak pergi sendiri dia sebagai parti bersatu. Jadi geopolitik Malaysia, pandangan saya ini masih konsep tersebut, geopolitik kita sekarang ni belum banyak berubah. Dan juga kita ingat yang kita bincang ni, senario ini adalah di semenanjung Malaysia, tidak masuk Sabah Sarawak. Kalau kita campurkan Sabah Sarawak, dia punya senario geopolitiknya lagi berbeza. Jadi selepas Sabah Sarawak dia jadi independen sekarang ni, bukan independen lah, dia on their own sekarang ni, jika mereka merupakan 1/3 kursi suluhan untuk Malaysia, jadi keadaan geopolitik akan lebih berubah. Tambah-tambah lagi, mereka memang bumi putera tetapi berlainan agama. Ini lebih memberi cabaran yang lebih besar kepada orang Melayu, orang Islam di Semenanjung, khususnya Parti UMNO Barisan Nasional. Jadi selain kita main senario, letakkanlah mana parti PAS ke, UMNO ke, Bersatu ke, kalau masih ada Bersatu lagi, kita tak boleh main lagi senario agama dan juga bangsa akan datang. Susah untuk kita memikat pengundi. 60 tahun dulu memang begitu, bila kursi Sabah Sarawak merupakan yang minoriti dan mereka selalu mengikut apa kehendak Semenanjung. Inilah cabaran kepada kita, khususnya pada UMNO BN lah. Saya masih lagi sebut mengharapkan UMNO BN berubah. Supaya keadaan yang lebih bernampak lebih integriti, bukan saja lihat lebih integriti, betul-betul lebih integriti. Jadi kena ada satu sacrifice lah daripada parti ini. Kalau kita senario akan datang, nampaknya kalau low percentage pun mereka boleh menang, tapi kita mengharap sesuatu perubahan dalaman. Kalau tidak boleh dapat ni perubahan luaran. Jadi bagi saya Bersatu ni nampaknya BN ni akan terus adalah next election, kecuali ada perubahan besar dalam UMNO Barisan Nasional. Faktornya bukan faktor Bersatu PAS dalam Perikatan Nasional, bagi saya adalah faktor UMNO Barisan Nasional. Maknanya pilihan raya tidak boleh mematikan mana-mana parti. Ya, nampaknya begitu. Tetapi sebagai parti yang dominan, UMNO Barisan Nasional dapat menentukan arah ke hadapan. Mereka telah begitu cemerlang selama 60 tahun. Mereka mempunyai grassroots yang kuat, pengikut yang kuat, kewangan pun kuat. Tadi sebut pasal peruntukan kewangan, memang mereka mempunyai aset-aset yang kuat. Sebab itu bila Tun Mahathir mengambil alih sebagai Perdana Menteri yang kali kedua, pertama kali dia melemahkan UMNO Barisan Nasional dengan membekukan semua aset. Tanpa aset tidak boleh bergerak. Itu yang pertama, semua orang tahu konsep itu. Tun memang tahu konsep tersebut. Jadi sekarang harapan saya adalah Datuk, supaya UMNO BN berubah dari segi kepimpinan. Saya dimaklumkan juga baru-baru ini dalam UMNO pun sekarang ada 2 kumpulan perpecahan. Satu kumpulan Perdana Menteri dan satu lagi kumpulan yang lain. Ini pun kalau itu memberi keburukan kepada perjuangan Barisan Nasional, dan tidak ada alternatif lagi untuk perjuangan orang Melayu khususnya di Semenanjung. Jadi kita tak tahu apa akan jadi masa depan politik kita di sini. Okey, terima kasih. Kita masih ada sikit masa lagi. Saya nak buka. Ternyatalah bahawa politik ini jangan kita faham secara yang sangat mendatar sebagaimana dipahami oleh orang kampung. Oleh kerana itu, saya rasa orang kampung lebih selamat kalau mereka hanya mengikut para pemimpin mereka itu dan tidak cuba mempengaruhi pemimpin mereka supaya ikut mereka kerana takut kehilangan pengaruh. Jadi sebelum daripada kita tamat, saya nak bukalah kepada siapa yang nak bagi pandangan
sehingga tamat. Silakan. Sebagai kata-kata penamat kepada perbincangan kita pada hari ini, sehingga kita jumpa minggu hadapan. Silakan. Okey Datuk, Ya. dari segi perbincangan tajuk kita tentang momentum dan juga stamina parti-parti politik, kesan daripada kemenangan UMNO di PRN Melaka dan juga di Johor. Jadi dia ini memberi satu impak supaya semua parti politik untuk memperbarui strategi, ya, bagaimana mereka dapat memenuhi kehendak-kehendak pengundi, ya. Ya, kita lihat terdapatnya banyak pola, ya, yang berbeza di antara pengundi-pengundi di bandar dan juga di luar bandar. Jadi kalau pengundi di luar bandar itu mereka perlu kepada suatu perkara yang memberi nilai tambah kepada keupayaan ekonomi kehidupan mereka. Kemungkinan dia berbeza dengan pengundi-pengundi di bandar yang mau kepada satu sistem pemerintahan yang telus dan adil, ya, yang berintegriti, yang good governance dan sebagainya. Jadi ini perlu diseimbangkan di antara kehendak-kehendak melihat kepada tahap-tahap pemikiran masyarakat kita terhadap kesedaran berpolitik. Jadi kalau kita lihat misalnya bagaimana orang-orang pengundi-pengundi, ya, di Bukit Pantai misalnya mempunyai cita rasa berbeza dengan mereka yang berada di pantai dalam misalnya. Walaupun ya dia hanya dipisahkan dengan jalan raya sahaja, tapi di situ sudah membuktikan bahawa kita mesti meraihkan, ya, di antara cita rasa ataupun bentuk-bentuk pemikiran, ya, di kalangan pengundi-pengundi yang kita ada pelbagai lapisan corak ataupun pola pemikiran ini. Jadi kalau parti-parti politik ini pandai menyesuaikan diri, ya, melihat strategi yang lebih maksudnya mesra kepada pengundi, mereka akan terus survive. Okey. Saya Datuk sikit je satu lagi. Ya, saya Tan Sri. Tentang pengaruh media sosial, kita jangan lupa. Saya nampak dua-dua pilihan raya ni media sosial memainkan peranan yang penting, dan ini dikendalikan oleh orang profesional, bukannya orang biasa. Jadi untuk yang akan datang, parti-parti politik yang boleh menggunakan alat-alat media ni dengan lebih berkesan, dia akan sebagai bonus lah, bonus untuk mereka mendapatkan pengundi yang lebih banyak, Jadi kalau begitu saja masih cara lama kempen memang tak boleh jalan sekarang ni, Media sosial ni sangat penting. Mana parti-parti politik yang sanggup invest, ini bukan murah punya, kerana orang yang mengendalikan orang profesional. Jadi mana yang mampu untuk memberi peruntukan yang lebih kepada media sosial, ini satu bonus kepada mereka dalam pilihan raya yang akan datang. Terima kasih Datuk. Okey, terima kasih Tan Sri. Jadi berdasarkan kepada Tan Sri punya panduan tadi, ternyatalah media sosial telah mengambil alih banyak perkara, termasuklah peranan para ustaz, para tutup lebay kampung dan sebagainya yang dulu memberi kesan yang besar termasuk dalam politik. Okey, kalau tidak ada lagi apa yang kita nak perkatakan, Cik Nordin nak kata apa? Okey. Kalau tidak ada lagi, ya sila. Social media memang betul lah Tan Sri sebut tu, tapi saya ingat harus juga buat kajian untuk pengundi luar bandar ni, sebab saya dimaklumkan oleh kawan-kawan pasal luar bandar tu dia orang masih kurang social media dan internet pun. Yang tua-tua. Yang luar bandar tu mereka masalah. Jadi social media tu memang is the way forward lah, Tapi infrastruktur yang kita ada sekarang ni, ini pengalaman daripada Johor lah yang saya dimaklumkan. Mereka terpaksa juga pergi door to door, bagi meraih undi, Jadi kita tahu itu sedikit observation. Akhir sekali itulah
bagi saya momentum dan seminar ni sudah pasti UMNO Barisan Nasional. Yang lebih daripada yang lain. Kecuali yang lain-lain parti itu khususnya Perikatan Nasional. Saya ingat ada lagi kot untuk PRU ke-15 ni. Kata harapan mereka ni seminar kurang sikit lah. UMNO lebih advantage dari segi ni lah. Itu ya Datuk. Terima kasih. Okey. Terima kasih. Itulah perbincangan kita dan saya lah bagi pihak para pendengar cukup berpuas hati dengan sikap objektif yang ditunjukkan oleh para pembincang kita dan tidak mencampur adukkan pandangan-pandangan peribadi dengan emosi kepartian dan sebagainya, dan itulah kita harapkan. Kita ni bukan satu corong yang bertujuan untuk melaga-lagakan orang. Corong kita ialah corong biarlah orang berbalah asalkan kita boleh bercakap secara objektif untuk mencari perdamaian dalam masyarakat kita, dan kita cukup merasa positif. Kalau sebelum ini saya termasuk mereka yang selalu melaungkan kebimbangan terhadap keruntuhan bangsa kita kerana kita mempunyai perbalahan yang begitu tajam di kalangan orang-orang politik ini, tetapi nampaknya macam Tan Sri kata tadi, biarlah mereka itu bertarung sesama mereka asalkan kita orang yang tidak terlibat dalam politik itu jangan main-main nak campur politik, nak mengajar orang politik, sebab orang politik lebih tahu apa itu politik, dan insya-Allah kita mempunyai ruang kita sendiri untuk memperkukuhkan bangsa kita, iaitu dengan mempertingkatkan nilai masyarakat dalam memahami apa itu politik yang sebenarnya. Dengan ini saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada panel-panel kita yang ada di dalam dan mereka yang mengikuti di luar, dan saya rasa setiap lepas forum ni saya tengok dalam kita punya social media dan saya tengok dia punya rating itu biasanya bertambah, dan ada nasihat daripada kita punya media-media supaya melakukan sesuatu supaya para peserta dalam media yang kita anjurkan ini bertambah dari satu masa ke satu masa. Cuma saya katakan kepada Dr. Basri, kita tidak akan mengambil apa-apa langkah yang lain kecuali kita buka diri kita supaya orang datang tanpa kita melakukan sesuatu ikhtiar yang biasa kadang-kadang dilakukan oleh orang-orang yang mencari populariti dalam menentukan media popular dan sebagainya. Alhamdulillah, kita akan mencapai satu kedudukan yang baik, dan saya juga terima kasih kepada para mereka yang konsisten mengikuti perbincangan kita, dan akhir sekali saya minta maaf kepada parti-parti politik. Jangan ada parti-parti politik yang melihat kita dengan secara curiga walaupun kita menyebut nama-nama parti politik yang ada di tanah air kita sekarang. Akhir sekali kita usah selesaikan perbincangan ini dengan kata-kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.